Tidak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Okey, tak apa. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat kita melanjutkan kelas uh, bimbingan kita yang seterusnya. Okey, untuk memulakan kelas kita pada malam ni, kita mulakan dengan uh, kitab Al-Fatihah dan kita juga Al-Fatihah kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita di agama kita lah, di Palestin sana, supaya mereka dalam keadaan dipermudahkan lah kepada mereka. Okey, Al-Fatihah. Okay, jadi untuk tu saya teruslah serahkan kelas ni kepada Syarul yang akan menerangkan mengenai dengan apa, simpanan berjemaah ataupun menggunakan fasiliti full convert account. Okay, teruskan. Saya Pak Syarul. Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar? Boleh nampak je gue? Full screen? Boleh, boleh. Alright. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua lah. Jadi, seperti biasa kelas kita pada malam ni, terima kasih kepada Tuan Moderator, Cikgu Faizan. Okay, untuk kelas malam ni, kita akan terangkan tentang projek simpanan berjemaah. Apa yang dikatakan dengan projek simpanan berjemaah. Jadi sebelum tu kepada sesiapa yang ada yang baru yang belum daftar, saya akan terangkan jugalah secara basically apa QM tawarkan, fasiliti yang QM ada sebelum kita forward kepada projek simpanan berjemaah lah. Jadi seperti yang anda dah tahu sebelum ni, okay, kalau yang belum tahu ataupun memang dah hafal setiap minggu kita ulang benda yang sama, yang mana apa tu produk-produk QM. Pertama kita kenali dululah apa produk QM, dan produk yang pertama adalah produk daripada Gold Storage Account. Okay, yang ini adalah produk yang mana kita just buat macam simpanan biasa lah, yang mana kalau kita top up and then kita beli emas macam biasa. So ini tak ada perlukan apa-apa nak convert ke apa, tak adalah, just macam simpanan akaun biasa. Kemudian kita ada Gold Convert Account. Okay, daripada GXA tadi kita jadikan dia kepada Gold Convert Account. Ini adalah di mana kita convertkan daripada simpanan kita tadi. Contoh kita ada RM1,000, kemudian kita convertkan dia kepada Convert Account, dan kita akan dapat balik 85% daripada simpanan kita tadi kepada dalam bentuk tunai, dan 15% sebagai simpanan berserta dengan emas yang kita beli bernilai RM1,000. Kalau RM1,000 lebih kurang 3 gram lah. Jadi produk yang ketiga adalah daripada GAE, Gold Asset Enhance. Ini adalah fokus kepada pelaburan lah yang berminat untuk melabur atau yang jual, okay, dah beli and then dia nak jual cepat. And then kita ada dua lah, GA5 dan GA10. Dan last sekali adalah produk, ini adalah orang kata additional product. Tak semua orang kita perlu jadi konsultan. Okay, ada yang berminat untuk tambah income dan sebagainya. Dan dapat commission dari pembelian sendiri dan juga pembelian daripada ahli bawah. And then kita boleh join Gold Consultant. So kita terangkan sikit lah apa tu GSA dan apa tu GCA. Okay, Gold Storage Account ni adalah, kalau kita tengok sebelum ni, harga emas ni kita kalau daripada tahun-tahun sebelum kalau kita tengok harga emas kebanyakannya lah, keuntungan dari kenaikan harga emas ni lebih kurang 15 hingga 30% setiap tahun. Kalau kita tengok tahun ni pun dia dah mencecah lebih daripada 10%. Kalau kita compare daripada Januari lah, Januari sampai sekarang dia dah lebih 10% lah. Okay, kita anggarkan keuntungan setiap tahun lebih kurang, saya tak nak ambil banyak lah, dalam 11%, 10%. Itu pun dah okey kan, daripada kita simpan di ASB dan sebagainya. Okay, kita boleh di GSA, kita boleh simpan emas rendah RM10 setiap pembelian. So minimum kita boleh simpan emas adalah RM10. Itu yang menariknya kat GSA ni lah. GSA yang Quantum Mentor tawarkan. Jadi macam
macam saya pernah jumpa sebelum ni pelajar-pelajar kolej dan sebagainya, mereka kadang-kadang dia tak ada duit untuk dalam jumlah yang banyak dan kita simpan sikit-sikit. Setiap minggu RM10 ataupun berapa hari RM10. Okey, kemudian tiada upah simpan. Okey, kalau GSA ni dia tiada upah simpan. So kalau kita simpan dekat dalam tu berapa lama pun dia okey je. Tak ada, kita tak perlu bayar apa-apa lah kalau GSA. Okey, pengeluaran emas fizikal adalah serendah 0.01 gram. Okey, kita boleh keluarkan gold bar dalam bentuk gold bar sekecil 0.01 gram. Selain gold bar, kita boleh keluarkan bentuk cash lah. Okey, kemudian pengeluaran emas fizikal di arah nu tekun terpilih dan QM ATM. Kat mana-mana arah nu yang boleh kita keluarkan, kita boleh, nanti kita akan ada appointment untuk kita ambil emas kita ataupun kita boleh pergi di QM ATM. ATM tu contoh dekat office di Pening. Okey, emas fizikal dalam berat 0.01 gram, 1 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram dan 1 kilo. Okey, ni semua emas fizikal yang quantum meter boleh keluarkan untuk kita. So tak adalah emas 1.2 gram, 5.5 gram, tak ada. Ini adalah orang kata ukuran dia lah yang kita boleh keluarkan sebagai bentuk fizikal lah. Okey. Bila kita ada option, kita pilih option untuk delivery ke rumah. So kita akan diberikan insurans. Maksudnya kita kena bayar insurans supaya emas tu selamat sampai ke rumah. Dan juga GSA ni kita boleh pindah daripada akaun GSA Quantum Metal kita boleh transfer ke ahli lain tanpa sebarang fees. So daripada bila kita register Quantum Metal, kita akan ada nombor akaun GSA. And then kita boleh transfer ke GSA account yang lain, emas tu lah, ke account number orang tu lah. Okay, ini adalah kombinasi produk GSA dan GCA. Ini Gold Convert Account. So kalau saya laju sangat, kalau minta stop. Kalau ada soalan boleh tanya terus. Okey, kalau semua yang sebelum ni kalau kita tahu, ketiga-tiga produk daripada Quantum Metal ni adalah patuh syariah yang telah dinilai daripada dalam negara dan luar negara. So kita punya patuh syariah agensi adalah Tawafuk Agency dan daripada luar negara ialah AUFI. AUFI ni macam penasihat syariah daripada dunia lah. Okey, untuk GCA, anda kena faham yang kita akan tukarkan kira-kira 85% yang kita ada tadi kepada tunai. Contohnya modal kita ada RM1,000 and then kita nak pakai duit. So 85% tu kita convertkan dia, kita akan dapat akaun duit tunai tu masuk ke akaun bank kita balik. 15% akan jadi simpanan bersama dengan gram emas yang bernilai RM1,000 yang saya cakap tadi lah. Okay, management fee. Management fee ni adalah macam upah simpan dia lah. 3.5 setahun. Dia macam, ia adalah yang termurah lah. Jadi orang kata kalau 3.5% tu, kalau setahun dalam, tengoklah berapa kita convert and then dikira daripada 3.5% tu. So kalau kat luar tak adalah 3.5% ni, betul lah. Okay. Tukaran serendah 100.5. Apa maksud dia kat situ adalah dia boleh, kita minimum adalah untuk buat JC adalah 100.5. So 85% ni kita boleh convert balik and then kita dapatlah berapa yang balance tu. Kelulusan segera GSA account ni kena ada lah sebelum kita buat convert account. Dan sebelum tu sebelum kita, yang penting yang kita perlu ada adalah kita kena ada KYC approve dulu KYC approve dan kemudian kita add a bank account. Then bila KYC kita dah approve, baru kita boleh proceed buat GCA. Ada soalan ni? Sekejap lagi saya jawab. Untuk GSA nak claim physical gold ada charge apa-apa tak? Contoh kos upah. Untuk GSA nak claim physical gold ada charge apa-apa tak? Contoh kos upah. Okey, kita masa untuk claim physical gold tu kita akan dikenakan ansuran lah. Insurans untuk delivery dan juga yang 7% spread tu memang kita dah di-charge awal-awal masa kita beli GSA. Yang tu just kita nanti kena bayar untuk
untuk delivery lah. Delivery tu sebab dia ada insurance sekali, so dia mahal sikit lah. Okay, jenis emas Encik Arif dah tolong jawab 999. Baik, kemudian tiada limit masa bayaran balik dan kontrak auto sambung. Okey. Okey, kalau kita buat, kalau sesiapa yang pernah buat pajak di luar ataupun mana-mana agensi lain lah ataupun kedai-kedai lain, kedai pajak, kebiasaannya kita perlu satu masa untuk dapatkan balik emas kita. Jadi untuk GCA di Quantum Metal, kita tak ada limit masa bayaran balik tu. Tak adalah kita cakap 6 bulan, 8 bulan, tak ada. So kita ikut kita lah berapa lama kita nak simpan kita punya GCA tu. Kita punya simpanan yang kita buat GCA tadi. Okay, kita nak simpan setahun ke, 2 tahun ke. Jadi kat sini kita fokus GCA ni adalah untuk long term. Sebab GCA ni kita kena, orang kata apa, simpan setiap bulan. And then at the end of the year, maksudnya last ujung tu kita tengok tak kita ada untung ke atau macam mana pun kita nak boleh jual atau kita boleh continue untuk simpan. Dan kontrak yang saya cakap kat sini adalah 3.5% tu. Tak adalah hujung tahun tu dia akan telefon kita nak sambung ke apa, tak. Dia akan auto. So kalau setahun tu dah lepas, kita bayar 3.5 setahun and then kita continue saja. Yang next month kepada 3.5% seterusnya. Okey, upah simpan dan tunai boleh ditunda tanpa kena denda. Yang ini adalah fees tadi lah, fees management fee. Dan proses convert biasanya dalam masa 24 hingga 72 jam. Tapi biasanya dalam satu hari, dua hari tu dah okey dah, dia dah settle lah. So anda akan nampak benda tu dalam holding inventory. So dia tak masuk dekat ada GCA list. Kalau dalam account tu ni akan nampak di holding inventory kita akan nampak dia punya tu. Okey, ini adalah orang kata satu facilities yang mana kita tak dapat dekat luar. So benda ni contoh kalau kita simpan biasa 150 sebulan, okey, kemudian di end of the month kita akan dapat 150 sampailah contoh berapa ribuan. Tapi bila kita simpan menggunakan teknik GCA, kita ada lebih. Maksudnya kita akan kira daripada harga emas bila harga emas naik, kita akan mendapat keuntungan lah daripada simpanan kita tu juga. Okay, jap. So, projek simpanan berjemaah. Okay, kita masuk untuk projek PSB. Okay. So far okay untuk produk. Produk tu saya jelaskan sikit je. Sebab kita nak fokus kepada projek simpanan ni dulu. Ya, ada soalan Ada buat table comparison tak untuk tengok modal serta kos-kos dan untung di antara simpan JSA dan konvensional tu, contohnya 1, 3, 5 tahun. Ada. Nanti kita sediakan, sebelum ni kita ada sediakan kalkulator simpanan tu. Nanti saya akan minta Cikgu Faizan ataupun ni untuk tunjuk lah. Okay, struktur asas PSB. Okay, apa orang kata motif dia, apa dia punya matlamat dia kita nak capai. Pertama, kita kena ada target simpanan. Okay, dalam PSB ni kita kena target. Biasanya, ialah nama pun simpanan berjemaah. Jadi kita perlukan grup lah untuk menjayakan projek ni. Yang sebelum ni macam Encik Arif dia dah ada lebih daripada, saya rasa dalam lebih 12 grup kot yang buat simpanan berjemaah ni. Okay, yang pertama kita ada target simpanan. Okay, kita bincang lah berapa kita nak achieve. Dalam masa setahun, kita nak achieve berapa gram ataupun berapa kilo emas yang kita nak. Okay, kita kemudian dia dilakukan secara berkumpulan. So inilah jemaah dia. Kalau ikutkan macam sebelum ni, orang cakap macam kutu kan. Tapi kutu macam tak sedap lah. Orang pun ada yang tak suka. So tapi kita gunakan berjemaah ni untuk orang kata gunakan kelebihan yang Quantum Metal bagi dekat GCA ni untuk kita dapat profit. So kita perlukan 5 orang untuk kumpulan yang untuk
laksanakan PSB ni. Kemudian modal pokok 80% daripada target simpanan bagikan dengan 5 orang. Okey. Yang keempat, kita perlu ada modal ulangan 15% daripada target simpanan. Okey. Baik, saya okey, contoh kita nak target simpanan sebulan dalam 1,5 atau 170 Okey, target simpanan kita sebulan kita nak ada kita nak beli emas sebanyak RM1,000. RM1,000 lebih kurang saya kira secara kasar kita dapat dalam 3 gram 3 gram kita perlukan 5 orang berkumpulan tadi. Kemudian daripada 80% kita bagikan kalikan dengan 1,000 sama dengan 800,5. Okey. Bagi 5 orang sama dengan 170 seorang. Ini adalah modal pokok yang mula-mula kita nak start nanti. Okey. Contoh kalau ada 5 orang, okey, seorang tu kena ada 170 setiap orang lah kena ada 170 sebanyak 5 orang. So kalau kita total up semua tu akan dapat 800,5. Okey. Itu modal permulaan lah yang nombor 3 ni. Okay, kemudian kita untuk yang first sekali kita akan tambah modal ulangan. Yang ini kita nak buat setiap bulan 100,5. Okey, bila 800,5 tu dah ada, orang yang tadi akan transfer ke orang yang pertama lah. Okey, dia akan dapat 100,5 dan jadi 1,000. Okey, ini modal pokok tadi. Okey. Orang pertama ada 170, orang kedua ada 170, yang ketiga ada 170, keempat 170, 5 170. So, total 5 orang ni adalah 800,5. Okey, ini adalah modal pokok Tak cukup 1,000 lagi kan? Okey. Yang tadi kita cakap kita kena tambah 100,5. Okey. Yang kedua pun 100,5. Sama juga semua orang 100,5. Okey. Jadi yang 170 dan tambah 100,5 tadi jadi cukuplah untuk 1,000. Boleh faham Okey, 100,5 yang ini akan kita gunakan untuk bulanan. Okey, first sekali kita kena keluarkan 100,5 tambah 170 lah. Lebih kurang 320. Kemudian ulangan dia setiap bulan kita hanya keluar 100,5 sahaja. Okey, orang yang pertama 100,5 800,5 tadi, orang yang 4 tadi akan transfer 170 kepada orang pertama. So total up akan dapat 800,5. Okey. Kemudian modal ulangan dia adalah 100,5. So jadilah RM1,000. Okey. Kemudian orang yang pertama akan buat GCA. Yang saya cakap tadi 85% akan masuk balik. So 800,5 akan dapat kepada orang pertama. Ke akaun dia balik lah. Bila dapat akaun pertama, dia akan transfer ke orang yang kedua 800,5. Okey. So orang yang pertama akan transfer 800,5, orang yang kedua pula tambah 100,5. Jadi juga 1,000. And then kita akan buat ulangan sampai orang ketiga. Okey. Orang keempat dan orang kelima. Okey. So kenapa kita buat simpanan berjemaah ni? Okey, ini untuk especially macam ada orang macam ekonomi sekarang tak semua orang ada RM1,000. Tak semua orang boleh keluarkan RM1,000 selepuk macam tu untuk buat simpanan. Kadang-kadang ada orang dia ada 100,5 saja untuk sebulan. Okey, kadang-kadang dia ada 200 dan sebagainya. Okey. Ini adalah untuk bantu supaya dia lagi tak membebankan orang tu lah. So kita tak adalah perlukan keluarkan RM1,000 and then kita buat seorang, kita convert dengan balik ke 800,5 tadi. So kita perlukan modal 100,5 saja setiap bulan untuk rotatekan benda ni setiap bulan sampai kita cecah kita punya matlamat tadi. Okey. Okey, kat sini saya tunjukkanlah macam mana manfaat dia untuk satu bulan. Okey, peserta pertama, modal pokok tadi kita dah ada. Kemudian modal ulangan dia, laser pointer tak buka. Betul lah. Okey, kemudian modal ulangan dia adalah 100,5. GSA kita buat 1,000 dan kita akan dapat balik 800,5. Okey, 800,5 bagi balik peserta kedua. Sama juga dia akan ulang setiap satu pusingan lah 5 orang ni. Okey, kemudian dah settle satu pusingan ni. Okey, tengok berapa kalau tim tu kata dia masih okey lagi.
nak jalan lagi pusingan kedua pula. Okey, boleh, tak ada masalah. Jalan pula pusingan kedua. 800.5. Sama je. Dia akan ulang balik. Daripada peserta 1 sampai peserta 5, dia akan ulang balik. Okey, biasanya macam ada tim dia akan buat satu pusingan sebulan. Ada tim yang akan buat 2 pusingan. Tengok macam mana tim tu. Dia akan communicate lah dalam tim macam mana. Okey. Okey, ni contoh kalau kita modal 10,000 lah. Kita akan keluarkan modal sebanyak 1,700 untuk modal pokok dan modal ulangan sebulan 1,500. Ini untuk target simpanan. Dan ini yang tadi sama juga dia punya konsep 10,000. Okey, kita orang pertama akan jadikan 8,500 tambah modal ulangan dan kemudian seterusnya lah. Okey, ini 10,000 tadi. Okey, ini adalah matlamat selama 14 bulan dalam setahun 2 bulan. Ini kalau kita target simpanan kita sebulan 1,000. So modal ulangan selama 14 bulan adalah 28,000. Kemudian kita akan dapat lebih kurang dalam 100 gram lah selama 14 bulan. Okey. Sama juga dengan 5,000. Kita akan dapat 500 gram. 10,000 kita akan dapat lebih kurang 1 kilo. Okey, ini 5 kilo dan ini 10 kilo. Okey ke? Laju sangat ke? Sekejap. Alright. Tak ada soalan Okey. Okey, langkah permulaan PSB. Setiap kumpulan mesti ada 5 orang ikut target simpanan. So tak semestinya 1,000. Kalau kata pelajar-pelajar kolej ke apa kan, ikutlah berapa yang dia mampu untuk buat GCA menggunakan ikut teknik PSB ni. Kadang-kadang ada seorang dia boleh keluarkan 50 je. Okay, dia kumpul lah 5 orang and then setiap bulan buat macam tu. Lebih kurang. Teknik dia lebih kurang sama, ikut kepada kemampuan kita. Benda ni tak perlu kita jadikan beban, so sebab ia adalah simpanan untuk kita guna di kemudian hari lah. Okey, macam mana kalau kita dah ada dalam grup, kita perlukan maklumat bank untuk kepada ahli kumpulan. So setiap orang dalam 5 orang tu kena sediakan akaun bank, okey, untuk supaya bila dah dapat 800.5 tu dia akan transfer balik ke orang seterusnya. Jadi kat situ kita kena ada kerjasama dan trust antara dalam kumpulan untuk kita transfer ke next account. Okay, ada soalan Maaf terlepas tadi, apa jadi balance 1,500 setelah kita convert daripada 1,000 kepada 850? Okey, Tuan Syed Omar Okey, dia akan jadi simpanan kita. Okey, 85% kita dah ambil. So 15% kita akan jadi simpanan. Simpanan di dalam akaun Contometer. Okey, beserta dengan pajakan tadilah yang kita convert tadi dengan dalam 3 gram. Jadi bila-bila kita boleh keluarkan 100.5 tu. Maksudnya kita terminate lah. Terminate and then kita dapat balik akaun dapat balik 15% simpanan kita tadi. So in case kalau kata emas naik and then dia akan jadi untung sikit lah. Dia untung and then kita dapat kelebihan tu lah. Faham Pusingan pertama berapa ambil masa, berapa lama 5 bulan ke untuk okey. Encik Arif dah tolong jawab. Okey. Biasanya 2 minggu untuk 5 orang. Pusingan pertama 2 minggu untuk 5 orang. Tengok kerjasama kumpulan tu macam mana. Kalau lagi cepat lagi dia cepat. Kadang-kadang ada 2 pusingan lah. 1 bulan dah boleh jadi 2 pusingan. Okey, 1,5 akan jadi force saving. Ada dalam gram yang QM9. Okey. Cikgu Faizan dah jawab. Alright. Teruskan. Okey, ini yang penting. Setiap kali anda nak join QM, perkara pertama ataupun yang mana yang baru register ataupun yang belum register, bila anda dah join, anda pastikan KYC ni dah approve dulu. KYC approve, bank account dah add siap-siap. Pastikan bank account tu dah approve lah. Sebab bila kita nak buat GCA nanti,
kita nak withdraw ataupun kita nak convertkan dia, account bank kita tak ada, dia takkan boleh proceed. Kita takkan nampak account bank kita tu. Okay. KYC ni saya bagi tips lah. Untuk senang approve, anda kena pakai apps. Okay. Pakai apps and then tangkap gambar tu bagi terang-terang. Bagi orang kata betul-betul kena dekat punya kamera, and then bila dia dah read depan belakang punya IC, dia akan confirmkan detail tu. Anda confirmkan detail tu betul, should be dia kalau tak ada problem dia akan terus approve. Kalau dia tak approve, dia akan minta anda ambil IC tu, masuk ke website and then upload manually lah. Then kita akan contact customer service kalau lambat untuk approve. Betul Cik Syakim. Dia akan dapat balik masa terminate. Betul. Okay. Semua yang join under PSB kena faham berkenaan modal pokok dan modal ulangan. Jadi modal pokok tu yang mula-mula saja. Kita buat sekali je modal pokok. Modal pokok tu kita kena ada 170 seorang. Termasuk kita sendirilah. Okay. Bukannya 100 setengah saja mula-mula. 100 setengah tambah 170. And then lepas next pusingan tu dah settle, barulah kita 100 setengah, 100 setengah, 100 setengah. Setiap bulan 100 setengah. Ikut macam mana anda punya kemampuan. Okey, target pertama kita nak capai untuk simpanan konsisten selama 4 bulan. Sebab tadi macam saya cakap tadi lah. Target untuk GCA ni adalah untuk long term. Long term tu orang kata bukan kita nak untung cepat. Kita nak simpan supaya kita boleh gunakan untuk dana kecemasan. Tiba-tiba nak pakai duit and then hujung tahun kita nak bayar road tax dan sebagainya. Kita boleh gunakan duit ni. Selain kita boleh paksa diri kita menyimpan. Sebab kalau ikutkan macam ekonomi sekarang, yalah, semua benda dia mahal kan. So at least kita ada simpanan untuk kita cover. Kadang-kadang kita pun tak perasan bila kita buat setiap bulan and then ujung-ujung tahun, dah ada duit GCA dah ada. So just kita guna je duit GCA tu untuk bayar road tax kereta ke dan sebagainya. So kita kena ada orang kata satu disiplin kat situ untuk kita simpan. Yang mana belum ada simpanan lah. Semua peserta yang tadi kena transfer modal pokok kepada peserta sesama yang macam saya cakap tadi lah. Okay. Kemudian untuk dalam grup ini, untuk yang dah join PSB, okay, lakukan JSA tambah GCA dan kongsi kepada kumpulan payment voucher. Okay. Sebab untuk macam kita tak nampak apa yang berlaku, transaksi yang berlaku di antara grup. Maksudnya macam dealer, dia hanya akan nampak tuan-tuan perempuan beli GSA saja. Dia tak nampak pun tuan-tuan GSA tu buat apa? Buat GCA ke ataupun saja beli GSA ke? Dia tak nampak. Jadi benda tu bila dalam grup kita kena share lah. Kita yang payment voucher ni adalah tunjukkan yang mana kita dah convert benda tu. Kita dah ambil duit tu, kita dah jadikan dia kita cashkan dia, kita convert kan, dia akan ada payment voucher. Payment voucher tu tuan-tuan boleh tengok dekat dalam website, dekat log tu nanti ada payment voucher. So bila dah ada group nanti anda tuan-tuan akan dapat lah tengok benda tu. Okay, bila dah dapat payment voucher, okay, dia akan ambil masa lebih kurang orang kata 2 ke 5 hari. Tapi kebiasaannya kalau tak ada traffic jam, 2 hari, 1 hari dah settle lah. 2 hari settle lah. Maksudnya bila anda dapat saja email daripada bank muamalat, sebab bank muamalat kita punya panel, okay, maksudnya hari tu juga masuk lah. Kalau kata pagi dapat bank muamalat punya email, mungkin petang dah masuk. Kalau petang, esok paginya dia akan masuk ke dalam akaun bank anda. Okay, bila dah dapat tu kan, bila dah dapat 800 setengah tu, transfer pula ke akaun orang peserta kedua. So dalam grup nanti dia akan ada nama. Peserta pertama siapa, peserta kedua siapa, peserta tiga siapa. Dia transfer lah. Transfer dah siap, masuk pula peserta ketiga. So gram yang kita akan dapat berbeza sebab setiap kali kita beli GCA, harga akan berubah. Tak semestinya hari ni kita dapat 3.7. Okay, mungkin esok emas naik sikit kita dapat 3.6. Dia berbeza-beza.
Okey, yang tadi saya tunjukkan untuk senang faham lah macam mana kalau konsep dia. Kadang kalau next month harga akan turun dan sebagainya, dia berbeza-beza lah. Kita akan dapat gram tu. Okay, meaning hari ni orang pertama bayar 150, kemudian orang kedua bayar 150, lusa orang ketiga bayar 150 dan seterusnya sampai orang kelima. Maaf tak jelas saya bacaan. Okay. Orang pertama buat, okay, Encik Arif dah jawab. Orang pertama buat GSA 1000, 150 sampai 150. Lepas tu orang pertama buat GCA 850, tunggu 850 masuk ke dalam bank, transfer kepada orang kedua. Okay, Ban, tak, boleh faham yang Encik Arif terangkan tu? Puan Bella. Ini orang pertama buat. Ya. Modal pusingan tu adalah 150. 150 tu yang kita bayar setiap kali pusingan. 170 je yang mula-mula saja. Lepas tu dah dapat modal pokok tu baru kita buat 150 tu. Okey, contoh kegunaan lain GCA. GCA boleh guna untuk tengok kita punya matlamat. Kita nak buat apa? Kita dah simpan kan? Kita dah simpan setiap bulan ni. Kita nak fikir nak buat apa. Contoh kita nak buat tabung sebagai nak pergi umrah dan sebagainya. Contoh ada pergi umrah berapa ribu. Sekarang 8,000, 9,000. And then kita target lah berapa kita nak menyimpan. Then bila kita dah dapat target kita gunakan lah benda tu. Beli sesuatu ataupun apa-apalah yang kita nak beli. Kemudian beli aset selain emas. Okay. Nak kahwin, siapa yang belum kahwin. Okay, kita boleh kumpul, start sikit-sikit. Okay, kemudian kenduri dan sebagai kenduri apalah, kenduri doa selamat ke apa, kenduri makan ke, birthday ke, tak kisah. Akikah dan kurban, pelaburan hartanah dan juga maintenance kenderaan dan cukai jalan. So ini orang kata benda-benda yang perlu setiap tahun kita kena renew road tax, okay? Kena renew insurans kereta, itu pun dah makan 800, 900. Tengoklah kereta macam mana. Dah habis lah. Okay, dah habis lah. Question and answer. Okay, itu saja. Saya rasa saya boleh sekarang balik kepada Tuan Moderator, Cikgu Faizan. Dan kita buka untuk soalan lah. Okay. Cikgu boleh nampak Okay. Right. Okay, terima kasih Nazrul Maju sini. Okay. dan membagi dengan apa projek sepanjang jemaah kita menggunakan fasiliti Full Comfort Sound. Okey, jadi dalam ni ada lebih kurang 3 orang, 3 orang. Siapa yang masih lagi tak berapa jelas? Uh, Betul tu. Boleh tanya. kita tak satu kita orang chat, kita tengok. Tapi yang memang tak jelas lah, mungkin tak faham. Kita tak faham memang tak nak buat lah. Sebab fasiliti ni sangat tak dengar sangat suara. Test. Aku saya punya mic tak. Dia jauh sikit. Okey, dengar tak? Boleh. Ya. Hmm. Uh, Siapa yang belum jelas ataupun tak faham lagi berkenaan dengan simpanan perjemaah ni, boleh komen kat ruangan chat satu. Saya nak tengok berapa ramai yang tak faham ataupun tak jelas lah, ataupun masih separuh faham, separuh tak faham. Sebab kalau tak faham, kita tak boleh nak buat benda ni. Okey, ada lagi ni soalan-soalan ni. Sesuai tak kalau kita start buat GCA bila harga gold tengah tinggi macam sekarang? Okey, macam mana nak jawab lah? Boleh cikgu jawab lah. Okey, Dia pertama tambah sikit. untuk GCA ni sebenarnya kita nak convert, kita nak guna cash tu.
simpanan berjemaah ni adalah salah satu daripada yang kita boleh, kita bukan nak kata kita manipulate benda ni, bukan. Kita wujudkan opportunity. Facility dah disediakan oleh QM, Gold Convert Account. Yang mana memang sangat-sangat famous, terutama ketika menguruskan kita punya komitmen bulanan. Eh, daripada situ, jadi kita olah satu program yang dikatakan, yang kita namakan sebagai simpanan berjemaah. Sebab sebelum simpanan berjemaah sebenarnya, dia ada satu lagi modul, iaitu penetapan matlamat. Penetapan matlamat ni pula sama macam simpanan berjemaah, tapi modal tu kita tak buat secara ramai-ramai lah, kita seorang je. Kita orang yang sediakan 1,000. Lepas tu kita buat go convert, dapat 800 setengah balik. Lepas tu top up balik 100 setengah, tukar 1,000, buat balik untuk bulan depan, dan seterusnya. Disebabkan orang tak ramai yang buat, tak ramai ada modal, jadi kita share modal pokok tu. Sekali je, masing-masing keluarkan sekali je modal pokok tu, RM170, jadikan 800 setengah. Dan bila siapa-siapa yang nombor satu yang ingin bermula, masa nak mula tu dia ada cash 800 setengah, masa nak bermula kan tambah 100 setengah. Okey, berbalik pada soalan nombor saya ni berkenaan dengan sesuai tak sesuai GCA nak buat gitu. Sebab kita berbalik kepada objektif, objektif apa, Gold Convert Account ni dia seperti macam cash flow tool. Cash flow tool. Kita nak cash tu balik. Kita nak guna cash tu. Keluar masuk cash tu. Jadi untuk, macam kalau kita nak buat pembelajaran bulanan, kita nak cover untuk bayar rumah apa semua, takkanlah kita tunggu harga emas tu rendah baru kita nak buat. Jadi kita buat juga apa-apa, berapa harga sekalipun kita buat. At least kita akan dapat balik 85%. Tapi tu kita akan ada aset. Cuma aset tu bila harga emas tinggi macam ni, kita akan dapat titik lah, dia punya gram tu. Gramage tu akan jadi rendah. So bila kita buat over period, kita akan jumpa di masa harga emas tu rendah. Jadi kita akan dapat gramage yang tinggi, yang banyak sikit. Jadi itu objektif dia, objektif asal lah Gold Convert Account ni. Untuk apa? Untuk cash flow, kita punya jaga ataupun manage kita punya cash flow. Okey. Lepas tu pula, kalau tak cukup 5 orang boleh ke? Dia berbalik pada modal pokok tadi lah. Kalau 3 orang je nak buat, boleh je. Tapi 800 setengah tadi bagi 3. Jadi banyak sikit lah kena keluarkan modal pokok tu. Lepas tu modal ulangan kita tak tambah lah 1,5. Macam tu. Dia bergantung kepada kemampuan. Macam saya tahu tadi, sebelum ni dia ada penetapan matlamat, nama kita punya tajuk program ni. Ada projek penetapan matlamat. Contoh, macam tuan-tuan nak simpan 1,000 sebulan. Dapat gaji nak simpan 1,000 sebulan. Macam tadi lah, ada duit 1,000, tak jangan siapa dia, 1,000, buat convert, dapat balik 800 setengah. Lepas tu guna 800 setengah tu untuk belanja. Lepas tu bulan depan dapat gaji lagi, simpan lagi 1,000. Jadi tak perlu nak modal orang lain lah. Yang ni kalau kita buat yang secara berjemaah ni, bagi yang modal tak banyak, modal kurang, tapi nak simpan, walaupun modal kurang, disebabkan oleh kita buat secara berjemaah, dia akan jadi banyak kita boleh simpan. Kan? Dengan 100 setengah, kita buat ulangan setiap bulan 100 setengah, kita dapat simpan 1,000. Macam tu. Macam kalau kata sebulan kita boleh buat 2 kali, 2 pusingan. Jadi kita keluarkan 100 setengah untuk pusingan pertama, untuk kita dah simpan 1,000 lah. Lepas tu orang lain pula, orang yang kedua, orang ketiga, sampai orang kelima. Jadi habis orang kelima, start dengan pusingan yang baru, kita balik, kalau kita orang pertama lah. Jadi kita tambah lagi 1,5. Jadi dengan RM300, kita dapat simpan RM2,000 sebulan. RM2,000 sebulan dalam bentuk emas, gram tu mungkin berbeza-beza lah. Sikit je duit yang kita keluar, tapi kita dapat buat simpanan yang besar. Macam tu. Cik Azman ada soalan. Kita kena bayar balik ke 800 setengah yang kita buat GCA tu. So ini cakap. Okay, nak jawab. Tak boleh. Okay. Untuk yang ni kita ada option. Biasanya kita akan gunakan ni sebagai yang kata untuk terminate lah. Kita boleh je bayar balik 800 setengah yang kita buat tu. Tapi itu macam tak mendatangkan ni lah. Kita
biasanya kita akan pilih untuk option terminate, and then kita ambil balik 1.5 ataupun 15% yang kita simpan tadi sebagai keuntungan lah. Betul lah dia. Boleh. Hmm. Saya tambah sikit ni. Boleh. Dia macam ni. Gold convert account ni dia punya konsep dia sama dengan pajak gadai. Sama lah pajak gadai dia punya konsep dia. Cuma pajak gadai dia ada limit masa dan dia ada limit facility tu. Maksudnya kalau per individu mungkin kita boleh buat up to 250,000 orang. Lepas tu kita nak buat lagi tak boleh lah. Kita kena tebus dulu. Tebus balik dulu semua emas-emas yang kita pajak tu. Maksudnya bayar balik lah. Bersesuaian dengan kos simpan dia, and then baru boleh buat balik. Okay. Dia konsep dia sama macam pajak gadai. Quarter meter ni, tapi sorry, sebelum tu. Pajak gadai ni pula, kalau kita buat kat pajak gadai, pertama kita kena beli emas dulu. Pajak gadai tak jual emas. Pajak gadai cuma buat gadaian saja. Kita beli emas dekat luar, dia punya spread dia tinggi. Spread dia tinggi. Maksudnya harga jual dia tu sangat-sangat tinggi. Mungkin boleh sampai cicah sampai 10%. Mungkin belah-belah persen pun ada. Tergantung pada tempat yang kita ambil lah. Okey. Jadi 2M buat konsep yang sama macam pajak gadai. Cuma dia eliminate beberapa, kita panggil pain point. Pain point dalam pajak gadai ni dua benda lah yang sangat-sangat utara. Pertama, tempoh pajak. Automator buat dia tak ada limit. Walaupun kontrak tu kita tengok maturity dia setahun, tapi kita boleh auto renew. Maksudnya tak perlulah kita nak kena pergi tebus dulu, bayar dulu, dapat masa balik, kita buat balik. Cakap pajak gadai kan, pajak gadai kena tebus dulu. Masa nak tukar surat sekalipun, surat pajak pun, kali kita akan ada shortfall kat situ. Kalau kata kita kena tambahlah. Kalau ada lebihan, kita boleh dapat lebihan. Bergantung pada harga emas. Jadi, dia eliminate dua benda yang sangat-sangat inilah. Satu, tempoh masa. Kedua, tak ada limit. Selagi stok masih ada. Maksudnya, kalau dekat pajak gadai, kita ada limit. Seorang boleh buat up to 250,000. Dekat Continental, no limit. Berapa banyak duit yang kita ada, kita boleh buat. Selain mana stok Continental tu ada. Tapi stok ni jangan bimbang lah. Kalau kita nak beli, kita tengok stok dah tak ada kan. So, kita mungkin tunggu dalam sehari dua. So, dah akan restock balik. Dan kita akan start boleh buat balik. Buat. Jadi, dua benda ni, bila tak ada limit dan tak ada limit masa dan tak ada limit untuk kita buat pajak ataupun kita nak convert kita punya duit kepada emas. Dia satu benda yang sangat-sangat luar biasa lah kalau nak dibandingkan dengan pajak gadai. Kan? Sebab pajak gadai ada, pajak meter tak ada. Jadi macam tu. Jadi bila pajak gadai tak ada tempoh limit masa, jadi kebanyakan yang buat gold convert ni, dia akan ambil pilihan yang pertama tadi. Iaitu disimpan sampai emas itu appreciate. Over period kan emas akan appreciate, akan beri profit lah pada kita kan. Harga kita pajak dulu harga berapa, lepas harga tu naik, dia akan ada profit daripada jumlah simpanan emas kita tadi. So bila ada macam tu, kita tadi dekat PM ni kita beli emas tu dekat PM. Macam kadang-kadang kita beli emas dekat luar lah, dekat lain lah, dekat mana-mana supplier. Dekat PM kita beli direct dengan PM. Jadi spread dia rendah 7% je. Dan bila kita dah ada profit, mungkin dah tahun-tahun kita simpan, dah ada profit, kita nak let go, kita nak terminate, kita nak jual balik emas-emas kita tadi. Kita tak nak tebus pun. Betul tak? Kita tak nak tebus sebab duit tu kita dah guna. Yang 80% tu kita dah guna. Guna sama ada kita berbelanja atau guna untuk kita reinvest ataupun apa orang panggil. Kita simpan balik, guna 800 kan. Kita tambah lagi 1.5, simpan lagi. Tambah 1.5, simpan lagi. Sebab kita dah guna duit tu. Jadi kita tak berhajat nak tebus balik. Jadi apa yang kita perlu buat, kita sampai satu peringkat yang mana kita dah ada profit, kita rasa dah cukup. Kita terminate. Terminate maksudnya kita jual balik emas ni kepada customer. Jual balik emas pada customer. Okey. Yang ni best. Kalau dekat pajak gadai, kalau kita nak jual balik emas yang kita beli tadi, contoh kita dah pajak apa semua, kita dah dapat satu bus emas, kita nak jual balik. Nak jual nak dapatkan cash. Kalau kita jual, kita confirm kena akan ada discounted ataupun markdown. Kedai tu akan ataupun pembeli tu akan kenakan discount daripada market price. Itu memang wajib lah ada. Sebab itulah cara orang akan dapat profit. Kita beli dengan dia pun dia markup. Kita jual balik dengan dia pun dia akan markdown. Tapi dekat quarter metal, bila kita jual balik dekat dia, quarter metal akan ambil pada market price. Tak ada discount, tak ada markdown. Ambil pada market price, lepas tu dia akan tolak lah, dia akan buat kira-kira. Berapa lah kita dah ambil untuk
apa untuk convert itu 80% lah, berapa banyak. Contoh kalau kata 1,000 tadi, kita buat convert kita ambil 800,500. Jadi ditolak 800,500, bertolak dengan fee berapa lama kita simpan. Kalau setahun 800,500 tu buat berapa ringgit lah, saya tak tahu, 35 ringgit macam tu lah. Sebab 3,5% setahun lah. Lepas tu baki tu kita punya. Termasuklah yang 15% yang cost saving yang kita yang melekat kat dalam gram yang kita buat mula-mula dulu. Sebab kita tak dapat 100% kan, kita cuma dapat 80%. Jadi 15% ada dekat dalam kursus method. Jadi termasuk baki dan termasuklah lebihan sebab kenaikan harga. Jadi itu adalah kita punya. Jadi kat sini kelebihan tadi tak ada limit masa, tak ada limit facility. Jadi orang akan nampak satu opportunity untuk buat profit daripada duit yang kita guna uh, untuk cash flow kita lah, untuk penggunaan harian kita. Itu yang dia punya objektif utama pengenalan kepada Google Convert Account. Macam panjang tu jawapan. Panjang tu. Padat dan tepat. Pernah Okey. ke ada jemaah yang tak istiqomah, contohnya dapat duit senyap? Okay, macam Cik Arif cakap lah. Biasanya jemaah ni orang yang kita kenal. So, kita bincang dalam grup. Kalau orang tu tak mampu cycle tu, boleh skip. Kita buat santai-santai. So, maksudnya kalau kata 5 orang tu kan. 5 orang tu and then tiba-tiba seorang tu dia bulan tu dia tak cukup duit. And then dia boleh skip masalah. Tak ada masalah. Dia kena bincang dalam bulan lah. And then bulan depan boleh sambung balik. So kalau kata jemaah yang tiba-tiba dapat duit senyap, yang tu biasanya kita kita kena pilih lah orang yang kita kenal. Macam kita punya group, contoh ada referral siapa and then kita kenalkan dalam group. So orang yang kita kenal adalah orang yang dalam group, tapi mereka yang dalam group tak kenal di antara satu sama lain. So yang penting referral tu atas nama siapa. Betul lah. Hmm. Akak ni tak pernah berlaku lagi kot. So far Alhamdulillah lah. Semua okay, smooth. Belum ada lagi lah. Cuma yang kalau ada skip tu mungkin ada. Tapi yang senyap tu tak ada lagi. Sebab macam Cik Arif cakap lah, dia dah ada 12 grup, 13 grup. So far okay, Alhamdulillah. Betul. Okay, ada lagi soalan? Soalan lain? Kita ada lebih kurang 1 minit lagi. Okay. So, jadi malam ni kita uh, serang berkenaan dengan Google Convert Account. Jadi minggu depan insyaAllah pasal uh, goal asset enhance lah, ataupun Ha, GAE. Tuan Syed Yakim ada tanya soalan, ada risiko lain tak untuk simpanan jemaah ni? Okey, untuk Betul tak? untuk Hmm. downside bagi GAE ni, uh, harga emas je lah, harga emas. Sebab kita end up kita nak harapkan profit juga, in the end kita nak harapkan profit. Uh, Sebab bila kita buat Google Convert account ni, memang dia pun tak dikenakan, sebenarnya Google Convert account pun tak dikenakan margin call apa semua. Bila kita dah convert tu, nilai yang kita beli, emas yang kita beli tu tinggi, harga dah jatuh banyak. Dia tak adalah PM call untuk kita terminate kita punya ni, nak elakkan daripada ni, tak berlaku benda macam tu. Risiko lain, salah satu risikonya adalah harga ni. Harga. Kalau nak katakan harga, uh, ialah harga je lah. Kita buat hari ni, contoh harga paling tinggi. Lepas tu 2 tahun lepas tu baru dia cross pada harga lama. So, 2 Hmm. tahun kita menunggulah. Kita Itu je tunggu lah lah. kita sama lah Holding, dengan holding tahu. power. Tapi dia takkan effect apa-apa. Selagi mana kita guna fund kita tadi tu mengikut apa facility tu boleh buat. Contoh GCA, dia cash flow punya tu. Kita tahu duit tu memang kita nak guna. Itu tak boleh guna. Kalau GE pula untuk investment tu. Investment tu kita tak boleh guna cash flow kita ke dalam GE. Jadi lingkup kita nanti. Hmm. Kita tahu harga emas dia walaupun fluctuate, volatile pun ada, cuma kita dah tersalah beli tinggi kan. Lepas tu harga dia jatuh, nak tunggu balik harga naik, kita pun nak pakai duit, itu silap dia. Silap bukan silap PM lah, silap kita lah kan. So jangan guna, kena kena padankan betul facility yang ada dengan duit kita tadi. Kita nampak
kita tahulah duit kita tu macam mana, kita nak guna segera ke, kita nak guna lambat lagi 3-4 tahun akan datang ke, and then boleh diversify dekat dalam facility tu. Cuma ada satu kes macam lambat sikit lah, duit masuk lambat. Macam GE, itu terminate lambat sikit masuk. Sebab masa tengah peak macam ni, memang banyak transaction akan berlaku delay sikit lah. Lambat sikit. Dia tak fully auto lagi dia punya ni. Maksudnya akan ada checking, both side, dan baru release. So mana-mana yang ada dapat tentu ada dapat email daripada Bank Muamalat hari Jumaat. Biasanya Jumaat malam dia akan dapat. Kalau buat pagi, sebelum pukul 12 malam tu dah dapat email daripada Bank Muamalat yang akan ada transaksi yang akan masuk. Jadi banking hour hari Jumaat lah. So hari Sabtu Ahad memang tak proses lah. So hari Senin pagi insyaAllah dia akan masuk. 9.30 bank buka, dia akan masuk. So mana yang dapat email tu ni malam. Kalau dapat email tu pagi, contoh dia dah buat petang, pagi esok baru dapat email notification. Biasanya macam tu lah, ada juga yang lambat masuk. Maksudnya nak beritahu bila dapat email tu pagi, insyaAllah petang tu ada. Belum banking hour tutup tu, dia dah ada. Macam tu. So soalan daripada Abang Syed, bila kita terminate GCA, kita tak dapat balik sebahagian prorate daripada management fee 3.5% tu macam GAE kan. Tak. Dia GCA ni kita bayar, kita bukan bayar upfront, kita bayar apabila kita terminate. So macam GAE dia bayar upfront. So bila upfront ni setahun lah, kita dah bayar awal. So bila kita tak sampai setahun, dia akan pulangkan balik. Tapi kalau GCA, dia ikut daripada start kita buat tu, and then dia akan kira-kira masa kita terminate tu baru kita bayar dia punya profit rate. Kalau dalam sistem dia akan tulis profit rate lah, itu adalah management fee. Okay. Sama juga prorated dia memang memang daily basis lah. Betul. Daily basis. Walaupun GCA pun sama daily basis. Sebab kita tak ada buat fix bertahun gitu. Ya, ya. Jadi takkan buat macam nak bunda-bunda ke buat tahun tengah jadi dua tahun. Nah, tak ada. Dia akan ikut harian. Betul. Tracker kita buat, macam Arif buat tu tracker, dia buat daily, hari. Berapa hari dah kita buat. Dia tak buat dalam tahun, dia buat dalam hari. Jadi kalau kata 430 hari, dia dikira 430 hari. So, kita kurang 0.0096%. Daripada 3.5% tahun, kita bagikan daripada 365 hari, dah jadi 0.0096%. Kalau rendah lah, itu sangat. Okey. Baik. Ada soalan lagi? Lagi 4 minit. Jadi mana yang minat nak buat, rasa macam nak buat, boleh tanya refer. Mungkin dia ada kekosongan ke, ada grup yang baru buka satu orang lagi ke, boleh join dia orang untuk buat ni lah. Kadang-kadang ada juga ada yang tarik diri ke kadang-kadang. Macam tak nak buat dah, tarik diri. Tapi tak ada lagi pun. So far tak ada. Kita kena tanya Tuan Master Cik Arif lah. So far Alhamdulillah okey lah. Semua dia konsisten buat benda tu. Biasanya dalam tengok bulan kadang satu pusingan, dua pusingan. Tengok kalau banyak cuti, tak ada dua pusingan. Itulah. So far tak ada. Skip ada lah. Betul-betul. Belum ada yang tak ni. Skip ada lah. Biasalah tu kadang ekonomi kan. Walaupun satu setengah, itulah itu yang kita cuba buat program yang mana kita nak macam nak mudahkan kita punya member. Betul-betul. Akademi nak mudahkan. Kita nak simpan banyak tapi kita ada duit. Secara dia sama juga kalau buat 1,000 duit sendiri pun sebulan sekali juga buat. Kalau Betul. buat ya silap dapat 2 kali. Cuma modal RM300. Boleh simpan 2,000. Sebab modal pokok kita ni takkan hilang. Dia akan rotate lah. Dia akan bergerak daripada seorang ke seorang sampai lagi kita berhenti buat. So kalau yang masa nak buat sendiri pun boleh, tak ada masalah. Cuma kena keluarkan 1,000 lah sebulan, and then convert setiap bulan buat macam tu, kena maintain. Okay. Jadi insyaAllah minggu depan kita sebelum pada GE kita terang pasal ni kot, pasal OPEX kan. Kalau ada, sebab saya percaya lah dalam ni mesti ada juga yang ada company ni OPEX kan, Operation Expenditure atau Operation Expenses. Macam mana dengan GCA ni kita boleh
kita boleh selamatkan, kita boleh dapat balik kita punya opat. Itu memang dengar pun macam macam tak logik kan. Tapi dengan GCA ni tak masuk boleh buat. Jadi cara dia ada kaedah dia. Okey, jadi tak masuk minggu depan. Baik. Ada soalan lagi? Habis eh? Kalau ada soalan boleh tanya dalam grup lah. Berkenaan dengan soalan ni. Okey. Okay, jadi terima kasih Khairul sekali. Jadi Terima terima kasih semua. kasih juga di lain yang dia. Arif ada, Khairul Nizam ada. Tadi nampak Abang Mustafa pun ada. Tadi tak ada orang ni. Zarin tak ada. Okay. Terima kasih semua masing-masing yang bertanya. Mas Syed, Kak Bella yang bertanya. Abang Azman. Okay, mudah-mudahan kita diberi kefahaman dan diberi lah. Jadi untuk itu kita tangguh dulu kelas kita pada malam ini dengan tasbih Quran dan surah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Saya jaga. Waalaikumsalam. Salam.